Akhirnya Muhyiddin Yassin telah mengaku bahawa yang berlaku dalam kerajaan ini, sebenarnya kalau orang UMNO tak faham lagi, bahawa kejadian yang berlaku dalam eksersis tukar kepada UMNO ini adalah sebenarnya konspirasi oleh UMNO dan Zahid. Konspirasi oleh UMNO dan Zahid untuk menjatuhkan Bersatu. Okay, saya bawakan berita tersebut supaya kita boleh faham konteks yang saya cakapkan, supaya kita boleh faham konteks yang saya cakapkan. Okey. Saya bawa berita ni. Muhyiddin Yassin kata, Muhyiddin Yassin insist dengan berkata bahawa beliau tidak gagal, Bersatu tidak gagal, kerajaan PN tidak gagal. Dia kata di sini. Dia kata, "We did not fail," insist Muhyiddin Yassin. Kami tidak gagal menurut Muhyiddin Yassin. Tegas Muhyiddin Yassin. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah mempertahankan pentadbiran beliau dan mengatakan bahawa dan menekankan bahawa mereka tidak gagal. Kerajaan sebelum ini tidak gagal walaupun mereka telah hilang, lost his majority support in the Dewan Rakyat. Speaking at Bersatu's 5th anniversary event, he said that while his government was busy managing COVID-19 and taking care of the people, there were those who wanted to see us fail and conspired to bring down the government. Beliau berkata di dalam ucapan, dia kata sementara dalam keadaan kerajaan sedang sibuk menguruskan COVID, menjaga rakyat, dia kata ada di antara mereka yang nak lihat kita gagal dan merancang dan berkonspirasi untuk menjatuhkan kerajaan. Berkonspirasi untuk menjatuhkan kerajaan. Apa lagi? There were many people who didn't like their actions, including Bersatu members. Ramai orang tak suka tindakan mereka, including Bersatu members, who wanted me to continue to lead. Of course lah, Bersatu nak dia lead sebab dia boleh jadi Perdana Menteri. But I had to abide by the federal constitution. When I lost support majority in the Dewan Rakyat, I had to resign. That is what I did. Muhyiddin Yassin said while he could have taken back the seat and kept quiet following his resignation, he still had to fulfill his responsibilities as Bersatu Presiden and PN Chairman. Dia kata walaupun dia sebenarnya boleh ambil balik kursi tersebut dan duduk diam je, walaupun dia dah resign, dia terus tanggungjawab untuk ialah sebagai Presiden Bersatu dan pengurusi PN. Kalau dia remain passive, dia kata political situation would have remained volatile as nobody would have been able to command a majority. Dia sebenarnya apa dia boleh buat? Dia boleh buat macam yang saya sarankan hari tu. Dia dengar live saya kot. Saya kata sebenarnya dia tak perlu letak jawatan pun. Sebenarnya kalau dia tak letak jawatan, sebenarnya dia nak cerita, kalau Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri tidak letak jawatan, kerajaan dia takkan tumbang. Melainkan dia pergi ke sidang Dewan Rakyat macam parlimen ni, dan dalam itu dia adakan undi tidak percaya. Sebab itu sebenarnya konspirasi untuk menjatuhkan Muhyiddin Yassin dah berlaku tahun lepas, hujung tahun lepas. Dan disebab itulah kenapa darurat itu dilaksanakan, supaya parlimen itu tidak boleh bersidang. Okey, parlimen itu tidak boleh bersidang. Desakan. Kalau perasan, Muhyiddin Yassin tidak pernah membuktikan di dalam parlimen dia ada majoriti dengan undi percaya atau undi tak percaya. Tak pernah. Tahun lepas saya buat live, saya kata nak membuktikan bahawa beliau ada majoriti, yang di-Pertuan Agong kena desak supaya kerajaan mengadakan undi tidak percaya di parlimen. Barulah benda itu official, saya kata. Selagi mana dia tidak buat undi percaya atau tidak percaya di parlimen, selagi itu rakyat akan mempersoalkan, pembangkang akan mempersoalkan keabsahan kerajaan yang ada. And that's what happened. Last year kita mempersoalkan, kalau ingat masa pembentakan bajet, masa kita buat pembentakan bajet, pembangkang mempersoalkan ada majoriti ke tidak, ada majoriti ke tidak. Dan mereka yang menyokong pada waktu itu, kalau perasan Zahid, Najib dan sebagainya, yang menyokong pada waktu itu berkata mereka menyokong sebab ini bajet untuk COVID, bukan sebab dia sokong, tapi kerana perlunya bajet untuk rakyat. Maka mereka sokong. Bukan sebab mereka sokong Perikatan Nasional, tapi mereka perlu bajet untuk rakyat, dia sokong. Akhirnya apa berlaku? Kita pun tahu, Januari terus. Sebab kita tahu daripada Disember tu, pada bulan 5 lebih kurang, bulan 5 perlu diadakan sidang parlimen sekali lagi. Maka darurat diadakan bagi menggantung sidang parlimen. Disember, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Maksimum pada bulan Jun kena buat, tapi diorang plan bulan 4 nak buat. Tapi tak boleh. Dalam keadaan itu tak boleh nak buat, tuan-tuan. Tak boleh nak buat. Sebab apa?
Sebab dia tahu kalau buat, kerajaan akan jatuh. Desakan untuk nak buat undi percaya itu semakin kuat pada waktu itu. Maka sebab itulah hakikat sebenar. Kalau adik-adik belajar melihat video ini 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, itulah hakikat sebenar kenapa darurat itu diwujudkan. Darurat 2021 diwujudkan kerana benar hakikat Muhyiddin Yassin takut kehilangan majoriti dibuktikan di dalam parlimen. Dia telah hilang majoriti. UMNO pledge, UMNO telah berkata sebaik sahaja bajet itu diluluskan. Hari ini saya boleh buka cerita, UMNO akan mengadakan undi tidak percaya kepada Muhyiddin Yassin. Dan benda itu dilakukan yang pertama kalinya di mana? Di Perak. Di Perak, UMNO telah berjaya menjatuhkan Peja di Perak. And because of that signal, dia nak buat yang sama kepada Muhyiddin Yassin, maka signal itu dia dah dapat lama, dia nak kena tunda. Now, apa yang berlaku? Muhyiddin Yassin semalam telah mengakui bahawa ini adalah satu konspirasi yang telah dilakukan oleh mereka yang conspired untuk menjatuhkan beliau. Dilakukan oleh mereka yang cuba menjatuhkan beliau. Cuba menjatuhkan beliau atas tujuan tersebut. Kita baca sikit lagi. Dia kata PH jadi kerajaan jika Bersatu tidak sokong Ismail Sabri. Ini dia tambah lagi. Dia sebut kat sini. Pakatan Harapan dengan sokongan kumpulan kleptokrat. Saya tambah ni. Kumpulan kleptokrat. Siapa kumpulan kleptokrat, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan perasan, dalam 15 orang yang menyatakan ketidaksokongan kepada Muhyiddin Yassin itu, antaranya adalah Zahid, antaranya adalah Ahmad Maslan, antaranya juga walaupun tidak dinyatakan dalam kumpulan tersebut adalah Najib Tun Razak. Dia kata Pakatan Harapan dengan sokongan kumpulan kleptokrat. Maka dengan ini dia sebenarnya telah menyatakan Zahid Hamidi itu sebagai kumpulan kleptokrat. Sebab dia diketuai oleh Zahid. Mungkin kembali menjadi kerajaan jika Parti Pribumi Bersatu tidak mengambil pendirian terhadap pemilihan Perdana Menteri baharu. Dengan ini, tak tahulah orang UMNO perasan ke tidak, mahu tahu ke tidak, ini adalah satu penghinaan kepada Presiden UMNO apabila Presiden Bersatu memanggil ketua kleptokrat. Ketua kleptokrat, tuan-tuan. Ketua penyamun lah. Itu bahasa mudahnya sebenarnya. Bahasa modernnya kleptokrat. Tapi bahasa biasanya itu adalah ketua penyamun. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata Bersatu juga menjadi pembangkang dan parti politik negara terumbang-ambing apabila tidak siapa memperolehi sokongan majoriti. Dia kata kalau sekiranya Bersatu tak sokong dia orang, kita tak ada majoriti. Silap. Even kata 10 orang tu sokong dah ada majoriti dah. Saya berfikirkan rasional kerana itu saya telah berbincang dengan ahli Parlimen Bersatu dan pimpinan Perikatan Nasional, PASTA, SAPP dan Gerakan serta pucuk pimpinan rakan lain GPS dan PBS mencalonkan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dengan erti kata lain, tuan-tuan, Bersatu dah menyatakan bahawa mereka tidak pernah menyokong Presiden UMNO sendiri, dan mereka Presiden Bersatu menuduh Presiden UMNO ini sebagai penyamun tarbus. Kleptokrat itu sebenarnya bahasa cantik, tapi bahasa mudahnya penyamun, penyangak, perompak. Itu bahasa dia yang sebenarnya. Mungkin orang biasa tak faham, orang kampung tak faham. Kleptokrat apa? Penyamun. Presiden Bersatu menyatakan bahawa Presiden UMNO adalah penyamun, perompak, penyangak, dan telah membawa kumpulan penyamun, perompak dan penyangak untuk menjatuhkan beliau dan bergabung dengan Pakatan Harapan. Dia kata kalau bergabung Pakatan Harapan dengan penyamun, perompak, penyangak ini, maka tidak stabil dan terumbang-ambingnya kerajaan. Dia kata pada waktu itu. UMNO tak rasa malu ke? Presiden dia dituduh sebagai penyamun, perompak, penyangak. And selepas ini dia nak berunding kerusi pula dengan Bersatu. Nak bagi kerusi kepada orang yang menuduh Presiden anda penyamun, perompak dan penyangak ni. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu title itu takkan habis. PRU tak lama lagi, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6 tahun hadapan. Kita nak bagi tahu tak lama lagi tak lama lagi pilihan raya. Ingat tuan-tuan, masa pilihan raya dia orang tak bawa ke isu kleptokrat ni. Dia orang tak bawa ke, dia orang tak cerita ke UMNO tu perompak. 1MDB dirompak oleh orang UMNO dan Najib. Kleptokrat di dalam UMNO. Zahid Hamidi,
Najib Tun Razak, Rosmah Mansor. Siapa yang berceramah macam tu dulu? Kalau bukan orang-orang bersatu sendiri membawa naratif tersebut. So akhirnya, apa yang jadi kepada bersatu? Apa yang berjadi kepada UMNO? Melainkan satu dakwaan yang UMNO ini adalah perompak, adalah parti perasuah. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, musuh nombor satu negara bukan dadah. Musuh nombor satu negara adalah rasuah. Kerana rasuah lah dadah itu berleluasa. Hukuman paling berat adalah dadah, hukum mati. Tapi hukuman kepada perasuah-perasuah, apa dia? Kalau dah bayar balik, oh tak kira rasuah. Itu hukuman kepada perasuah. Boleh tak kalau yang jual dadah tu, kalau dia ambil balik dadah dia kira tak ada kena gantung? Macam mana? Yang merompak itu, kalau sekiranya dia bagi balik barang rompakan, dia tak kira tak merompak. Macam mana? Tetapi dalam rasuah tak apa, kerana golongan mereka, dia bagi balik duit, dia kira sebagai, oh dah settle, tak boleh lagi kita dakwa. Ada orang so-called SPRM lah, dia mempertikai kan. Dia kata is tak boleh macam tu. Dia kata, kau kata tu salah. Sebab apa? Dibuktikan, kita tak boleh nak membuktikan niat dia. Tuan-tuan, bukan tugas SPRM, bukan tugas polis, bukan tugas bukan tugas DPP untuk nak membuktikan niat dia. Tugas polis, tugas SPRM adalah untuk membawa bukti bahawa terdapat perlakuan act serius, terdapat perbuatan the act tu, perbuatan itu ada. Tugas hakim menentukan the mens rea, di niat dia, the mens rea tu niat, ada ke tidak niat. Itu tugas hakim, bukan tugas SPRM. Tak perlu SPRM tarik benda tu, teruskan kes lah. Kalau sekiranya hakim kata tak adalah kes, kenapa nak kena tarik kes itu masa tengah bicara? Kenapa nak kena tarik kes itu masa tengah bicara? Kenapa kes itu perlu ditarik masa tengah bicara? Itu persoalan yang kita nak bawa, persoalan yang kita tanyakan. Kenapa kena buang kes kalau sekiranya dakwaan itu tak ada in the first place? Konspirasi kerajaan Pakatan Harapan, biar judge decide. Biar judge yang decide. Biar kita buka dan bentangkan semua bukti. Sebab kita tahu dan dia tahu ini adalah perbuatan yang menghancurkan kredibiliti UMNO, kredibiliti kleptokrat ini, tuan-tuan. Lebih 100 kes telah dibebaskan di bawah kerajaan ini. Masa kita tangkap dahulu, masa kita menang Pakatan Harapan, ramai macai-macai PAS, macai-macai UMNO yang kata, alah, kalau Najib tu tak bersalah, kenapa kita tak dimasukkan dalam penjara lagi? Dia kata, kenapa tak masuk penjara lagi? Pada masa tu ingatlah, tuan-tuan, kenapa tak masuk penjara lagi? Bila dia dah didapati bersalah, sekarang ini orang-orang di semua kena bebas. Kunan kena bebas. Musa Aman 30 lebih kes kena bebas. 30 lebih kes kena bebas. Anak Najib, Reza yang buat Wolf of the Wall Street, Wolf of the Wall Street tu, kalau tak silap nama, saya tak pernah tengok macam tu. Orang kata cerita tu macam banyak lucah dia. Lantaklah, saya tak pernah tengok. Pun daripada duit Wan Anibi pun dibebaskan. Kerana apa? Representasi. Anak dia yang seorang lagi tu dengan anak dia sekarang, hutang kepada LHDN billion of dollars. Najib billion of dollars. And yet dia nak jadi penasihat ekonomi. Bak kata ada seorang tadi, kalau macam tu kita bagi Rosmah jadi jadi presiden bank negara. Apa kata kita bagi Rosmah jadi presiden bank negara? Kerana dia pandai menabung sejak daripada kecil lagi. Why not? Apa salahnya? Kan? Apa salahnya? Nah, tuan-tuan, inilah kerajaan yang ada sekarang. Kleptokrat, dia kata. Siapa yang bebaskan dia orang in the first place kalau bukan kau? Kononnya Najib Muhyiddin Yassin ni tak gagal. Yang kata gagal Nur Najib, yang kata gagal itu Fuad Zakarshi, yang kata gagal itu Zahid Hamidi, yang kata gagal itu orang yang ada dalam kerajaan yang kamu sokong sekarang ini. Jadi therefore, takkan mereka nak berbohong. Najib pun kata dia ada data. Dia kata dia ada data yang sekarang ini membuktikan bahawa kamu telah gagal. Najib kata dia ada data. So adakah kamu claim bahawa Najib itu berbohong, bahawa Najib itu menipu? Dan mereka-mereka yang kleptokrat ni lah yang conspire, berkonspirasi. Kleptokrat ni bahasa supaya tak nampak jahat. Itu kenapa kita guna perkataan kleptokrat. Sepatutnya kita guna perkataan perompak, penyamun, penyangak. Inilah dia.
Kan? Perompak penyamun penyangga. Inilah dia. Sebenar-benar-benarnya. Okey. Itulah dia. Itulah dia. Kita nak kata macam mana, tuan-tuan? Nak kata macam mana? Inilah kerajaan yang bukan kita tak pilih pun. Kerajaan yang ada. Inilah kerajaan yang ada. Inilah kerajaan tebuk atap, pintu belakang, main belakang. Kerajaan yang ada sekarang ini, perompak, penyamun, penyangak, semuanya berkumpul, pengkhianat berkumpul di bawah kerajaan ini. Ini kerajaan ni, tuan-tuan. Kerajaan yang ada ini, inilah dia. Tuhan kumpulkan mereka di satu tempat supaya kita boleh nampak. Supaya anak-anak muda yang umur 18 sampai 20 tahun ni boleh nampak. Yang mana tengok saya kat Instagram ni, mungkin muda-muda. Lepas ni join saya kat Instagram, Iswadi Morning Official. Saya ada dekat Instagram. Supaya kita boleh nampak. Bila kami sebut kleptokrat, kami sebut perasuah, kami sebut kerajaan yang merosakkan negara, kamu lihat sendiri apa yang berlaku sekarang.